Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Naufal Azim bin Muhammad Nazri. Nombor ID saya KBJ 2008100165 dan saya daripada Seksyen 12. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nursyah Syfatini binti Sa'ad. Nombor matrik saya KBJ 20081083. Saya daripada Seksyen 12. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syafiqah binti Zamri, KBJ 20081089 dari Seksyen 12. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Aina binti Zulkifli dari Seksyen 12, nombor KBJ 2008107113. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang budaya dan agama rasminya adalah Islam. Semua agama utama di dunia mempunyai perwakilan yang besar di Malaysia. Antara kaum terbesar di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Kepercayaan agama yang ada di Malaysia ialah agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Taoisme, Kristian dan Animisme. Kali ini kita ingin membincangkan kepercayaan agama Kristian di Malaysia. Agama Kristian adalah agama terbesar dalam masyarakat bukan Melayu Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Semua keagamaan memainkan peranan penting dalam memupuk budaya kesopanan dan nilai-nilai yang baik di kalangan rakyat di Malaysia. Kali ini kita ingin membincangkan kepercayaan agama Kristian di Malaysia. Agama Kristian adalah agama terbesar dalam masyarakat bukan Melayu Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Semua keagamaan memainkan peranan penting dalam memupuk budaya kesopanan dan nilai-nilai yang baik di kalangan rakyat di Malaysia. Gereja Kris merupakan tinggalan penting Belanda di Melaka. Ia terletak bersebelahan dengan bangunan Statius yang berwarna merah dan bersebelahan dengan Pejabat Pos, Jalan Laksmana dan Muzium Belia Malaysia. Di hadapan gereja ini terletak pancutan air yang dibina oleh pihak Inggeris dengan nama Queen Victoria Fountain. Gereja ini merupakan gereja Protestan yang tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1741 sempena 100 tahun mereka menjajah Melaka dan siap dibina pada tahun 1753 dengan menggunakan seni reka bentuk Belanda yang asli. Pembinaan gereja ini adalah disebabkan desakan orang Kristian pada masa itu yang kurang senang untuk menggunakan gereja Saint Paul kerana terletak di atas bukit yang dibina oleh orang Portugis dari mazhab Roman Katolik. Gereja ini berukuran 82 kaki panjang, 42 kaki lebar dan 40 kaki tinggi dan mempunyai kayu-kayu alang dan rasuk yang berukuran sehingga 42 kaki. Di dalamnya dilengkapi dengan bangku gereja buatan tangan, siling matahari yang dibina tanpa penyambung, kitab Bible brass, tembaga, batu nisan yang ditulis dalam bahasa Armenia dan lukisan Last Supper pada jubin Inggeris yang bersinar. Apabila British mengambil alih gereja ini pada tahun 1795, beberapa perubahan dan penambahan telah dibuat seperti penambahan alat kaji cuaca yang berbentuk seekor ayam jantan yang diletakkan di atas menara loceng. Di sini saya ingin membentangkan tentang kaedah dan jenis sembahyang bagi penganut agama Kristian. Antara amalan yang diamalkan oleh mereka iaitu penganut agama Kristian, iaitu antaranya ialah pengakuan iman, iaitu dia akan baca beramal secara berikrar sambil berdiri dalam upacara Sunday praying. Tujuannya memberi suntikan semangat kepada penganut Kristian dalam menyebarkan dan memperluaskan dakwah mereka.
Umat Kristian ni mengenalkan dua jenis ibadat saja, iaitu yang pertama sembahyang dan puasa. Kedua-dua ibadat ini bukan merupakan tuntutan yang wajib, bahkan sunat sahaja. Walaupun begitu, sembahyang ni wajib sebagai walaupun agama Kristian, sebab sembahyang ni merupakan tiang agama untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui perantara Esa. Walaupun kita ni agama Islam dan diorang agama Kristian, sembahyang ni wajib. Walaupun kita agama yang berlainan, tapi diorang pun ada Tuhan mereka. Menurut kepercayaan Kristian, sembahyang ni merupakan salah satu daripada rukun-rukun yang terkandung dalam agama Nasrani. Hukum tu terdapat 2 syarat untuk mengerjakannya. Yang pertama, sembahyang hendaklah ditunaikan atas nama Isa, iaitu Jesus. Yang kedua, sembahyang ni hendaklah sembahyang itu didahului dengan iman yang sempurna. Syarat-syarat syarat sembahyang bagi agama Kristian ni tidak ditentukan bilangannya, tidak kisah berapa bilangan pun. Lepas tu tidak ditetapkan waktunya. Macam kita agama Islam ada solat 5 waktu. Mereka agama Kristian tak ada waktu. Jadi ikut suka atas individu masing-masing. Ikut suka bila-bila pun mereka nak mengerjakan solat itu, mengerjakan sembahyang. Sembahyang bagi mereka boleh dilakukan bila-bila je. Tapi mereka harus melakukan solat dengan tertib yang tertentu. Seseorang hanya perlu berdoa dan memilih mengikut kemahuan masing-masing. Di bawah ni saya sertakan doanya. Secara umumnya upacara sembahyang ni mereka akan lakukan secara bersendirian. Tetapi pada setiap hari Ahad, mereka ni wajib melakukan ibadat mereka secara beramai-ramai pada setiap pagi, iaitu bagi menandakan hari Advent, hari ke-7 yang saya ceritakan, hari Advent pada sebelah sana. Hari Advent ni melaksanakan pada hari Sabtu, tapi mereka melakukan solat secara beramai-ramai tu pada hari Ahad. Loceng digunakan oleh pihak gereja untuk memanggil mereka mengerjakannya. Apabila loceng tersebut berbunyi, maksudnya upacara mereka akan bermula. Antara konsep perkahwinan di dalam agama Kristian, pada dasarnya agama ini memandang perkahwinan sebagai satu ikatan suci antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk mereka hidup sepanjang zaman. Oleh kerana itu, penceraian dalam agama Kristian tidak diiktiraf sama sekali. Seorang lelaki hanya dibenarkan berkahwin sekali saja seumur hidup. Demikian juga wanita. Oleh itu, perkahwinan bagi penganut agama Kristian, khususnya aliran Roman Katolik, menganggap perkahwinan sebagai suatu perhubungan antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang sama-sama telah bersetuju untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk seumur hidup dan sepanjang hayat mereka.